الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله ولا نبي بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, InsyaAllah kita meneruskan pembacaan kita daripada kitab Tanbih Al-Ghafilin di dalam bab yang terakhir dalam bukan bab terakhir, dalam siri yang terakhir dalam bab perihal syurga, sifat al-jannah wa ahliha dan juga ahli-ahlinya. Jadi mudah-mudahan kita semua akan mendapat nikmat syurga ini dan juga apa yang dijanjikan oleh Allah di dalamnya kepada orang-orang yang saleh, yang mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan amal saleh dan juga dengan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Berkata sebahagian hukama, ar-rukun ila dunya ma'a ma yu'ayanu min as-sawabi jahlun. Cenderung kepada dunia berserta dengan melakukan perkara-perkara yang mendapat pahala adalah satu kejahilan. Maknanya siapa yang buat kerja-kerja amal-amal saleh tapi dia dengan hati yang cenderung kepada dunia, ini adalah satu kejahilan. Kalau dia tahu tentang akhirat, maka kecenderungan dia pada dunia itu akan terhakis. Tapi masalahnya kejahilan. Masalahnya kita tidak mengenali akhirat seperti mana pengenalan yang sepatutnya. Al-jahl. Wa in taraka al-juhdu fil a'mali ba'dama 'arifa thawabahu 'ajizun. Dan siapa yang meninggalkan usaha untuk melakukan amal-amal yang amal-amal soleh yang bersungguh-sungguh, maknanya dia buat kerja sambil lewa, buat ibadah ikut dan tidak bersemangat, selepas dia tahu apa pahala yang Allah nak beri kepada dia, ajizun, maka ini adalah satu ketidakupayaan. Ini adalah maksudnya apa? Dia ini terhalang. Wa inna fil jannati ma yajiduha illa man lam yakun lahu fid dunya rahatun. Sesungguhnya dalam syurga ini tidaklah mendapatinya. Apa yang dalam syurga itu tidak akan kita dapat, kita peroleh, kecuali siapa yang di dunia ini tidak berehat. Kalau duduk rehat, santai, hidup mewah di dunia ini, dia di syurga nanti dia tidak dapat memiliki apa yang dimiliki oleh ahli syurga. Wa fiha ghinan la yajiduhu illa man taraka fudulid dunya. Dan di sana ada kekayaan-kekayaan yang tidak akan diperolehi melainkan orang yang meninggal kelebihan-kelebihan dunia. Siapa yang tinggal benda-benda yang tidak penting di dunia ini, maka dia akan mendapat kekayaan syurga. Waqtasir 'ala al-yasir min ad-dunya. Dan cukup untuk kita memiliki benda yang sedikit di dunia ini. Benda-benda yang benda-benda yang murah, baju murah, benda-benda yang tidaklah bermewah-mewahan. Cukup. Mana kita
Cukup sekadar ada. Kalau boleh zuhud lagi bagus. Untuk apa? Untuk dunia, untuk mendapatkan akhirat. Wa dzakara an ba'di zuhad. Dan disebut daripada beberapa orang zuhud, orang yang zuhud hidup untuk akhirat ini, annahu kana ya'kulu baqlan wa milhan min ghairi khubzin. Sebahagian ahli zuhud ini dia makan apa yang orang duk cicah dengan roti tu, dia makan benda tu je dengan garam. Baqlan macam sayur-sayur macam tu, macam kacang-kacang gitu, dengan garam, tanpa roti. Itu sebahagian mereka. Faqala lahu rajulun, roti pun kamu apa tak nak? Maknanya roti pun kira mewah ke? Macam tu lah lebih kurang. Dia kata, li'anni ja'altu dunya lil jannah, kerana aku nak bayar apa yang aku ada dengan dunia ini untuk mendapatkan syurga. Wa anta ja'alta dunya lil mazbalah, tapi engkau menjadikan dunia engkau ini tong sampah, iaitu engkau makan yang baik-baik. Fatasirul ilal mazbalah, lalu kamu pergi ke tong sampah. Wa inni la akilun li iqamati ta'ah, tapi aku makan untuk mendirikan ketaatan. Jadi kita ni kalau makan macam mana pun dia akan buang jugalah. Mana ada orang makan tak buang kan? Jadi makan sekadar kita nak ambil tenaga saja. Susah ni tuan-tuan. Susah. Itulah Allah nak balas syurga tu. Kerana hidup ini, hidup yang susah ini, yang siapa boleh bersabar dengannya akan mendapat syurga. La'alli asiru ilal jannah, mudah-mudahan aku layak untuk masuk syurga. Ini ahli zuhud itu kata. Ahli zuhud tu kata. Dia, orang tanya dia, roti pun tak makan. Dia kata, korang akan nampak benda ini adalah benda yang tidak mewah, kerana kau nak hidup, kamu menjadikan dunia ini tempat sampah, mazbalah, sedangkan aku menjadikan dunia ini untuk membeli akhirat. Jadi kau makan dan akhirnya apa yang kamu makan itu menjadi sampah, menjadi, dia tak sebut najis, menjadi najis. Tetapi aku makan untuk sekadar ia menjadi tenaga untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kita kadang-kadang makan ni berjam, nak masak untuk makan itu pun berjam. Kena pula buat rendang ke, buat dodoi ke Allah. Nak makan sekejap Dan yang nak yang lekat dekat kuali yang kita dah buang tu pun banyak. Macam kita masak nasi kan, kalau nasi putih ni yang melekat dekat periuk tu kadang-kadang tak ada pun. Kalau kena dapur-dapur canggih lah ni, tak ada pun. Tapi kalau kita buat nasi tomato ke, nasi daging ke, dia punya kerak yang melekat kat periuk tu, rendam 2 hari baru habis. Itu semua bercanggah dengan konsep tersebut. disebut daripada Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala bahwasanya dia nak masuk ke dalam tandas al-hammam, tempat mandi. Maka orang yang jaga tempat mandi itu tak bagi. Wa qala la tadkhul illa bil ujrah. Nak masuk kena bayar. Ibrahim bin Adham menangis. Dia kata waqal, dia pun kata, Allahumma la yu'zan li an adkhula bait asyayatin majanan. Ya Allah Tuhanku, dia ni tak bagi aku masuk rumah syaitan free pun. Fa kaifa li bidukhuli baitin nabiyyin was-siddiqin majanan. Jadi rumah syaitan pun tak boleh masuk percuma. Kita nak masuk tandas kan, kita pun sama juga. Nak masuk tandas kena bayar. Nak masuk tempat syaitan pun kena bayar. Ini macam mana kita nak masuk tempat para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin? Takkan nak masuk free. Mestilah kena bayar lebih mahal. Ini logik orang zuhud. Kita nak masuk tandas kita bayar. Sebab apa? Kita nak
sampaikan hajat kita. Tapi nak masuk syurga, kita berdoa supaya dapat masuk percuma. Allah Ta'ala a'lam. Ini perkataan ataupun doa Ibrahim Adham lepas dia tak boleh masuk tempat mandi kerana kena bayar dulu. Dan disebut wa zakara fi ba'du wa zukira fi ba'di ma anzalallahu ala ba'di anbiya'i alaihi wassalam ya bani adam tashtari an-nar bisamanin qal wa la tashtari al-jannah bisamanin rakhis. Wahai anak Adam, sesungguhnya di neraka itu dibeli dengan bayaran. Orang nak minum arak kena bayar, orang nak main judi kena bayar, orang nak berzina kena bayar. Macam mana orang nak masuk syurga dengan percuma? Jadi ini logik yang boleh kita letakkan pertimbangan kita. Itu perkataan-perkataan hukama dan juga zuhad. Ini syarah dia. Wa tafsiru zalik anna fasiqan law arada an yattakhidha dhiyafata lil fussaq farubbama yunfiq fiha al-ma'ah aw al-ma'atayn fahuwa yashtari an-nar bisaman ghalin walau annahu ittakhadha dhiyafah li ajali Allah ta'ala bidirham أو درهمين فيدعو إليها بعض المحتاجين فيكون ذلك ثمن الجنة. Okay. Apa dia? Maksud perkataan yang kita baca tadi, macam saya katalah, kalau orang nak buat maksiat pun kena bayar ratusan, ribuan ringgit. Di sini disebut 100, 200 dirham. Dan kita, bila kita nak beri kepada orang miskin, kita bagi 1 dirham, 2 dirham. Dan kita kata kita nak membantu orang yang memerlukan. Adakah semurah itu bayaran syurga? Ini maksudnya apa? Kalau kita nak, contoh, ni marah pula orang mancing. Orang mancing nak beli umpan saja pun berpuluh ringgit, sekadar nak pergi mancing ikan. Nanti geng-geng mancing jawab, kami cari sendiri je Ustaz, kami buat sendiri je. Okey, maknanya bersusah payah untuk buat apa yang kita suka itu. Bukanlah mancing ni masuk neraka, tak. Tapi nak bagi tahu bahawa kita, bila kita buat benda kita seronok, kita sanggup melabur duit. Tetapi untuk mendapatkan redha Allah dengan memberi kepada orang miskin, kita akan beri sedikit. Ataupun benda, bila kita bagi RM1, kita kata cukup lah tu RM1. Padahal kalau kita nak makan RM1 nak makan apa? Tapi bila kita bagi ke orang, kita kata cukup lah RM1. Jadi ini adalah satu pertimbangan yang orang kabur tentang akhirat. Maknanya kita kena beri yang selayaknya untuk mendapatkan kita syurga. Bila kita nak beri bantuan kepada orang, kita beri yang boleh mengeluarkan orang daripada hajat mereka. Baru kita akan dicapaikan hajat kita oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan kedekut dengan akhirat. Kita jangan kedekut dengan akhirat. Kerana akhirat itu adalah masa depan kita. Diriwayatkan daripada Abi Hazim bahwasanya telah berkata, "Law kanatil jannatu la yadkhuluha ahadun illa bitarki jami'i ma yuhibbu min ad-dunya lakana yasiran fi janibiha walau kana an-naru la yanju minha ahadun illa bitahammuli jami' ma yukrah lakana yasiran fi janibiha fakayfa wa qad tadakhal al-jannatu tadkhulul jannatu fakayfa wa qad tadkhulul jannatu bitarki juz'un min alfi juz'in mimma tuhib wa qad tunji minan nar bitahammuli juz'un min alfi juz'in mimma takrah." Maksud dia apa? Dia kata,
Kalaulah syurga itu tidak boleh masuk seseorang dengan kepadanya melainkan dengan meninggalkan jami' semua ma yuhibbu minad dunya, yang dia suka daripada dunia, lakana yasiran fi janibiha, maka itu masih lagi murah untuk membayarnya, kerana syurga itu sangat hebat. Walau kanat an-nar, kalaulah neraka itu tidak dapat selamat daripadanya seseorang melainkan dengan memikul semua benda yang dia tak suka, mana kena buat semua perkara yang dia tak suka, maka itu adalah sangat murah untuk menyelamatkan diri daripada neraka. Maknanya kalau kita kena buang semua yang kita benci ni, semua yang kita suka ni, untuk dapatkan syurga, masih murah. Mana kita tak boleh makan makanan yang sedap, tak boleh pakai pakaian yang sedap, tak boleh berkahwin dengan pasangan yang menenangkan, tidak boleh tinggal di rumah yang mendamaikan, tak boleh berkata-kata, kena jaga mulut semua. Itu masih murah untuk mendapatkan syurga Allah, kerana syurga Allah itu sangat berbaloi. Kalau kita kena buat semua perkara-perkara yang susah ini pun, yang kita tinggal semua perkara-perkara yang kita suka ini pun, ia masih lagi murah, masih lagi bayaran yang sedikit. Ataupun kalau kita nak selamatkan diri kita daripada neraka Allah, kita kena pikul semua benda yang kita tak suka, kena jaga malam, kena tak boleh tidur, kena berpuasa, kena mana sentiasa puasa, tak boleh buka-buka. Kalau macam tu pun cara hidup yang kita kena hidup, ia masih murah. Sebab apa? Neraka Allah ini sangat membinasakan, sangat mengerikan, sangat tidak tertanggung. Tapi syariat yang Allah beri kepada kita ini tidaklah begitu. Dia kata, macam mana? Kita cuma diminta untuk meninggalkan satu bahagian daripada 1000 bahagian yang kita suka. Dia boleh makan apa sahaja. Allah kata kulu washrabu, makan dan minum, wala tusrifu, jangan membazir. Makanlah, minumlah, nak minum banyak mana pun, nak makan banyak mana pun, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai di luar keupayaan, di luar mana kita masak, nak makan 5 orang, masak untuk 100 orang, jadi lepas tu buang. Itu yang Allah murka. Tapi kalau kita makan, kita masak, kita makan yang halal, tidak ada masalah. Jadi Allah cuma meminta kita mengorbankan sedikit daripada kita suka, satu daripada 1000 bahagian, mengikut kenyataan Abi Hazim. Begitu juga untuk menyelamatkan diri kita daripada neraka ini, kita kena pikul satu daripada 1000 bahagian yang kita tidak suka. Dan bila kita lakukan lama-lama, kita suka benda tu. Bahkan ia bukanlah benda yang tidak suka ini sebab ia bermanfaat kepada kita, tetapi kerana hati suka je, tapi tak ada manfaat apa pun, kita akan diselamatkan daripada neraka Allah. Jadi macam mana? Tak tu pun kita tak boleh nak buat ke? Jadi seolah-olah beginilah yang diperangkitkan oleh Abi Hazim. Mana Allah, syurga itu sangat mahal, tapi Allah beri kepada kita dengan harga yang sangat minima, harga yang sangat berbaloi, sangat bermunasabah, sangat munasabah. Berkata Yahya bin Muaz Ar-Razi, wa tarkud dunya syadidun, meninggalkan dunia itu adalah sangat payah. Tarkul jannah asyad, meninggalkan syurga lebih payah lagi. Siapa yang rasa tinggal dunia ni susah, ingat, nak tinggal syurga, nak biarkan syurga itu tak payah masuk, nak pergi ke neraka, itu lebih payah lagi, itu lebih susah lagi. Wa inna mahrul jannah tarkud dunya, tapi nak sesungguhnya mas kahwin ada pembayaran untuk masuk syurga itu adalah meninggalkan dunia. Jadi mau tak mau kena tinggal jugalah dunia ni.
kena tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Susah tu. Bukan perkara yang mudah. Tapi kalau kita tak buat itu, lebih susah lagi, lebih payah lagi, lebih menderita lagi. Mana kena buat juga. Dalam satu hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Al-Mujtaba, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dalam Sahih Al-Jami', berkata daripada Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah berkata, "Man sa'ala Allah Ta'ala al-jannata thalatha marrat, qalat al-jannatu Allahumma adkhilhu al-jannah. Wa man istajara minan nar thalatha marrat, qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar." Siapa yang minta syurga Allah sebanyak 3 kali, maka syurga akan minta kepada Allah, "Ya Allah, Tuhanku, masukkanlah dia ke dalam syurga." Dan barang siapa yang minta berlindung daripada Allah sebanyak 3 kali daripada api neraka, maka neraka akan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah dia daripada neraka." Jadi kita mintalah, Allahumma dakhilni, kita minta untuk semua. Allahumma dakhilna al-jannah, 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 Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Bukan kena bayar pun, bukan luak pun, bukan sakit tekak pun, bukan kering pun tekak ni. Kalau sekali minta susut akaun kita, kotlah kita nak risau. Tak ada pun. Tapi kadang-kadang nak buat benda tu pun susah. Tapi nak syurga, tapi nak sebut minta syurga pun berat egonya manusia ini. Maka kita kena minta supaya Allah menjauhkan kita daripada api neraka. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita di dalam setiap selepas solat, kita minta, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ikutlah dia nak baca sirah mana, Allahumma ajirni ke Allahumma ajirna ke. Kalau jadi imam bacalah Allahumma ajirna. Kalau jadi makmum pun bacalah Allahumma ajirna, tak ada masalah. Tapi kalau kita salat seorang-seorang pun nak baca Allahumma ajirna dengan niat kepada ahli keluarga kita, tidak ada masalah. Walaupun lafaz sunnahnya Allahumma ajirni. Kemudian disebut di sini oleh pengarang, dia katakan bahawa walau lam yakun fil jannati siwa liqa' al-ikhwan wa ijtima'ihim lakana hani'an tayyiban fa kayfa wa fiha ma fiha min fununil karamat. Dia kata kalaulah kat syurga ni tak ada nikmat lain melainkan nikmat berkumpul dengan kawan-kawan kita je, itu pun dah sangat membahagiakan. Yalah, kita duduk rumah pun kadang-kadang nak keluar jumpa kawan-kawan. Padahal duduk rumah tu dengan anak isteri, dengan keluarga, dengan mak ayah. Tak, kita kadang-kadang tak boleh duduk ni. Nak keluar juga jumpa kawan-kawan. Kalaulah dalam syurga itu saja nikmatnya pun dah sangat membahagiakan. Apatah lagi di dalam syurga ni dia kata apa? Fiha min fununil karamat. Dalamnya segala seni-seni untuk memuliakan. Semua keindahan-keindahan yang memuliakan ada dalam syurga. Semua perkara-perkara yang menggembirakan ada dalam syurga. Kalau kita kata dia ni sangat meraihkan tetamu, pergi rumah dia seronok, di syurga tu tak ada tandingan. Tak ada siapa pun yang boleh melawan kemuliaan Allah pada ahli syurga. Tak ada. Tidak ada tandingannya di dunia ini, di alam sekarang ini. Tidak ada. Tidak ada tandingan. Tidak akan ada dan tidak pernah boleh ada pun. Kalau boleh berjumpa kawan-kawan lama pun dah seronok dah dalam syurga.
kawan-kawan kita yang telah pergi, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, guru-guru kita, keluarga-keluarga kita yang telah pergi, mereka-mereka yang menyayangi kita, yang mengasihi kita dan kita mengasihi mereka. Maka ini pun kalau itu sahaja nikmatnya pun sangat menggembirakan kita. Kita tak jumpa kawan lama 20 tahun, 30 tahun tak jumpa, dapat berjumpa, Allah seronoknya. Sembang je tak mau balik. Tapi di dalam syurga lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Kita boleh berjumpa dengan Rasulullah, boleh berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang kita duduk dengar cerita Abu Dujana, kita duduk dengar cerita Dahdah, kita duduk dengar cerita Zaid bin Harithah, kita duduk dengar cerita Ammar bin Yasir, kita duduk dengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Jadi semua ni kita duduk dengar ni, Allahu akbar. Kita boleh berjumpa dengan mereka. Kita boleh tanya mereka macam mana cerita hijrah mereka, macam mana. Allahu akbar. Kita kadang-kadang kita baca buku sirah pun seronok dah. Tengok macam mana Abu Dujana digambarkan dia berjalan bunuh orang dah gerun dah. Jadi kita nak teringin nak tengok dia tu. Nanti di syurga kita dapat bersama dengan dia, bersama dengan Hamzah radhiyallahu anhu, Sayyidus Syuhada. Hari ni orang ramai berubah nama anak Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Nanti kita boleh berjumpa dengan Muhammad Al-Fatih. So dia cerita sendiri dekat kita macam mana pembukaan Konstantinopel yang dia buat. Allahu akbar. Jadi ini baru baca buku Felix Xiao. Felix Xiao pun tak mimpi je kot jumpa dengan Muhammad Al-Fatih sambil dia pergi buat kajian-kajian. Pun kita seronok dah baca. Apatah lagi kalau Muhammad Al-Fatih sendiri yang cerita macam mana dia punya perancangan pembukaan. Sampai hari ni orang tak tahu macam mana dia rentah kapal-kapal dia, rentah Golden Hope tu. Dan satu hadis yang lain yang dibawa di sini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bahawasanya telah berkata, inna fil jannati aswaqan la syira'a fiha wa la bay'. Di syurga nanti ada pasar-pasar yang tidak ada jual beli. Yajtami'una fiha halaqan. Orang duduk kumpul satu halaqah. Yatadhakkaruna kaifa kanat dunya. Mereka duduk bincang tentang apa yang telah berlaku di dunia dulu, cerita-cerita kat dunia. Wa kaifa kanat ibadatur rabb. Macam mana cerita mereka mengabdikan diri kepada Allah. Wa kaifa kana fuqara'ud dunya wa aghniya'uha. Cerita tentang orang miskin dunia dan orang kaya dunia. Wa kaifa kana al-maut, dan macam mana kematian. Wa kaifa sirna ba'da tulul bala ila al-jannah, dan macam mana mereka berjalan masuk ke dalam syurga lepas macam-macam proses hari akhirat. Dia duduk cerita, duduk kenang-kenang balik. Allah Ta'ala alam tidak disertakan martabat hadis di sini. Berkata Al-Faqih Imam, tak ingat nama apa dah, Abu Lais. Berkata Abu Lais rahimahullah, akhbarna as-siqah bi isnadihi an asbab an al-Asdi an al-Murrah an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala. Ibn Mas'ud berkata, yaruddu an-nasu jami'an as-sirat. Manusia mengentasi sirat. Wuruduhum qiyamuhum hawla an-nar. Wa wuruduhum qiyamuhum hawla an-nar. Mereka dalam mengentasi sirat ini mengelilingi api neraka. Summa yamurruna 'ala sirat bi'amalihim. Jadi mereka akan melintasi sirat dengan berdasarkan amal mereka. Faminhum man yamurru misl buraq. Ada yang melalui sirat sepantas buraq. Wa minhum man yamurru misl rih. Ada yang berlalu di atas sirat itu seperti angin laju. Wa minhum man yamurru misl tayr. Ada yang berlalu seperti burung yang berterbangan, yang terbang. Wa minhum
man marra ka'ajwadul khail. Ada yang berlari macam kuda laju, kuda yang pantas. Wa minhum man yamuru ka'ajwadul ibil. Ada yang berlari macam unta yang laju. Wa minhum man yamuru ka'adwur rajul. Ada yang berlari seperti mana seorang lelaki yang berlari. Hatta inna akhirihim rajulun yamurru ala mawdi'i ibhami qadamai. Dan ada yang menjengkit di atas ibu jari dia. Wa minhum man yamurru fayatakafu bihi as-sirat was-sirat dahadha mazlah haddahu ka haddis sayf. Jadi ada yang tergelincir daripada sirat. Kerana sirat ini adalah sangat halus dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Alaihi haskun ka haskul qital. Dan dia ada pencakup-pencakup. Ala hafataihi malaikah. Di kedua-dua hujungnya ada malaikat. Ma'ahum kalalib minan nar. Malaikat-malaikat ni ada pencakup daripada api neraka. Yakhtatifuna bihan nas. Yang duduk tarik manusia jatuh. Famin baina marnajin. Antara orang yang melaluinya tu ada yang selamat. Famin baina makhdushun najin. Antara orang yang merangkak tu ada yang selamat. Wamin baina makdusin fin nar wal malaikati yaqulun Rabbi sallim sallim fayamurru rajulun wa huwa akhiru ahli al-jannah dukhulan. Kemudian ada satu orang manusia ni lalu tu sambil duduk merangkak mengesot di atas sirat itu. Malaikat duduk berdoa, ya Tuhan kami, selamatkanlah dia, selamatkan dia. Maka dia pun dapat melalui sirat itu. Dan dialah orang terakhir masuk syurga daripada sirat itu. Fa idza jaza sirat, bila dia dah melalui sirat, rafa'a lahu babun minal jannah. Lalu diangkat kepadanya pintu daripada syurga. Fala yadri alahu fil jannati maq'ad. Dia tak tahu adakah dia ni akan ada seat tak dalam syurga. Wa idza nazara ilaiha, bila dia tengok kepadanya, kepada syurga itu, qala rabbi anzilni ha huna. Ya Allah Tuhanku, masukkanlah aku di sini, letakkan aku di sini. Fa yaqulu lahu fala'allaka in anzaltuka huna tas'alni ghairuh. Nanti kalau aku dah minta engkau duduk sini, aku letakkan kau sini, kau minta yang lain pula. Dia kata tak. Wa izzatuka fayanziluhu. Jadi Allah dengan kemuliaan Allah pun letaklah dia di situ. Kemudian dia pun nampak tempat lain di syurga. Lalu dia pun rasa tempat dia ni tempat yang dia pun tak puas hati dengan tempat dia. Kemudian dia pun kata, ya Allah Tuhanku, anzilni hunak. Allah Tuhanku, letakkanlah aku di sana. Kemudian Allah katakan, nanti aku letak engkau kat sana, kau nampak tempat lain, kau nak pergi tempat lain pula. Dia kata tak, demi kemuliaanmu. Lalu Allah pun letaklah dia di situ. Kemudian dia pun nampak tempat lain. Sehinggalah yang keempat. Fa idza kana rabi'a rafa'a lahu. Dia nampak pula tempat yang lain. Kullu syai'ati fayaskut. Fa yatahaqar ilaihi kullu syai'in u'tiya. Dia rasa macam tak puas hati lagi. Kemudian dia pun rasa macam banyaklah aku duk minta ni. Betul, dia pun jadi tak gamak dah nak minta ni, malu dah. Tadi dah janji berapa kali dah, 4 kali dah. Kemudian Allah pula tanya pada dia, kamu tak nak minta ke? Dia kata, aku dah minta dah tapi aku dah malu. Kemudian Allah kata, laka mislu dunya wa asharati amsalihha fahadha awda' ahlal jannati manzila. Maka bagimu adalah seperti mana di dunia dan 10 kali ganda lebih banyak lagi. Dan inilah tempat yang telah ditempatkan ahli-ahli syurga. Mana maksudnya apa? Maksudnya dalam syurga ni kita ni dapat mustawa rendah, tapi kita boleh minta up mustawa kita, up darajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Di syurga ni tempat yang kita boleh minta semua serba-serbi, tapi kita tidak terus
Kita kena minta lah. Nah, dan sampai satu tahap kita pun dah malu nak minta lah. Padahal yang kita dah ada tu syurga tu. Allahu Akbar. Allahumma adkhilna jannataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ini seterusnya, hadis ini dhaif sanadnya, tetapi poin dia ni ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatahaddas bidzalika illa dhahika hatta badat nawadidh." Cerita tadi, Nabi SAW tidak cerita perkara ini, melainkan Rasulullah SAW akan tersenyum sehingga nampak gigi dekat-dekat gigi siungnya itu. Maknanya Nabi akan tersenyum lebar lah. Cerita Nabi suka bercerita ayat ini, cerita yang Abdullah bin Mas'ud cerita ini. Tetapi bila Nabi cerita, mesti Nabi akan tersenyum. Nabi membayangkan macam mana hamba-hamba Allah ini mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam satu khabar, dan sanadnya juga dhaif. Nabi khabar ini untuk menceritakan kepada kita, inna nisaa ahli dunya man ja'ala minhunna fil jannah yufaddilna 'ala al-huril 'ain bi'amalihinna fid dunya. Sesungguhnya wanita-wanita dunia ini bila mereka masuk syurga, mereka ini lebih hebat ataupun lebih cantik ataupun lebih mulia lagi di syurga nanti berbanding dengan bidadari-bidadari syurga kerana apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Jadi suami-suami kena redha para isteri untuk bagi mereka masuk syurga. Sesungguhnya keredaan suami itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni halal-halal lah dengan zaujah kita ni, dengan pasangan kita ni. Redakan kepada mereka sebelum kita mati atau sebelum mereka mati. Kalau boleh setiap malam tu redha pada isteri kita. Jangan kita tidur dalam keadaan kita tak puas hati dengan zaujah. Tak puas hati tu berlaku, tapi maafkan, redakan, halalkan hak-hak kita. Mudah-mudahan nanti mereka menjadi teman-teman kita di syurga. Mudah-mudahan mereka dapat masuk syurga dengan redha kita dan memberi kepada kita syafaat untuk kita pun sama-sama masuk syurga dengan mereka. Kadang-kadang kita dah rasa kita kemas sangat, biar aku tak redha, aku tak masuk syurga. Nanti kita dah rasa kita masuk syurga, masalah. Kita pun tak boleh masuk syurga, tak ada orang nak beri syafaat kepada kita di dalam syurga. Tapi kalau kita tak layak masuk syurga, kita dah redha isteri kita masuk syurga, mudah-mudahan dia memberi syafaat kepada kita. Kita ni kadang-kadang berasa kemah, jadi kita buat khianat ke orang. Lalah ya, kita yang kena khianat atas dasar khianat kita itu. Tapi syurga ni cerita dia, siapa yang layak masuklah. Syafaat itu melainkan dengan izin Allah. Ini kita baca surah Waqiah ayat 35 hingga ayat 38. Allah kata, inna insha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Ini hurul ain. Kami telah menjadikan mereka ini sentiasa muda belia. Faj'alnahunna abkara, dan mereka ini menjadi anak-anak dara. Maknanya sentiasa menjadi anak dara. Uruban atraba, memiliki perhiasan-perhiasan yang apa yang manusia inginkan pada mereka. Li ashabil yamin, dan mereka ini adalah untuk orang golongan kanan. Ini cerita ahli syurga. Maka sampai di sini sahaja kisah kita dalam ahli syurga. Mintalah syurga daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah dan dikumpulkan bersama dengan ahli keluarga yang kita sayang, ahli keluarga yang menyayangi kita dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi kita janganlah mencari murka Allah di dunia ini, dan hiduplah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala
dan kurang-kurangkanlah cita-cita memiliki dunia, kerana dunia ini bukan untuk orang mukmin. Dunia ini Allah berikan kepada orang mukmin, tetapi bukan dambaan orang mukmin. Dunia ini hanya singgahan orang mukmin, dan dambaan mereka yang sebenar-benarnya adalah akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rezeki seperti mana Allah memberikan kepada iman dan Islam. Allah memberikan kepada kita rezeki untuk mendapatkan syurga Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum faqadil hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadikas salihin. Nanti kita sambung dalam bab apa yang kita nak harapkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.